operator number 1, monitor target 59. Copy, monitor target 59. Roger. Supervisor, kali target 3. Operator number 1, Nicola CC, target 59. Telang Punai. This is Punai. Point 4, 1 target of interest. Punai hilang, check update 59 suspect. This is Punai, Roger. Out. Laut Sulawesi, Samudra Tenggara Sabah. Berkeluasan lebih 100,000 km persegi, ia turut melatari perairan Filipina dan Indonesia. Dataran Laut Purba berusia lebih 40 juta tahun ini mempunyai purata kedalaman lebih 6,000 meter, menjadikan ia mempunyai ciri-ciri oceanografi yang kompleks. Menerusinya, lebih 700 struktur terumbu karang menghiasi dasar laut yang menjadi habitat semula jadi lebih 600 spesies akuatik unik. Kekayaan hasil alamnya ini menjadi teras kepada pendapatan utama penduduk di sekitar perairan Sabah. Namun, ia turut diklasifikasi sebagai kawasan berisiko tinggi melibatkan jenayah samudera. Pada April 2000, tercatat detik hitam dalam sejarah negara menerusi tragedi penculikan 23 orang termasuk 12 pelancong asing di Pulau Sipadan. Jenayah didalangi kumpulan Abu Sayyaf ini tidak terhenti di situ. Selang 7 bulan kemudian, satu lagi kejadian sama melibatkan Pulau Pandanan 38 km ke timur Laut Sempurna. Rentetan dua jenayah ini, pada 18 September tahun yang sama, Op Pasir dilancarkan. Ia mengambil singkatan Pandanan and Sipadan Island Resort. Pelaksanaannya menggantikan Op Padan yang dilancarkan ketika kejadian pertama di Pulau Sipadan. Menerusi operasi ini, beberapa agensi penguatkuasa termasuk Angkatan Tentera Malaysia dipertanggungjawab menyelaras dan melaksana pengawasan menyeluruh sepanjang perairan timur Sabah. Salam. Apa? Kapal bagus. Okey. Jadi panjang di sini ni ada masalah apa-apa dalam dan anak-anak tidak ada masalah. Okey semua. okey semua Ya, orang kampung dengan askar okey. Baik. Dalam masa yang sama, sebagai tugas teras kepada operasi ini, bukan sahaja kepada kumpulan bersenjata, tapi lintas batas itu juga satu ancaman yang berterusan, yang mana kita semua tahu bahawa sempadan kita Filipina dan juga Indonesia cuma begitu hampir. Jadi maknanya lintasan batas ini adalah berlaku setiap hari. Pesisir pantai Sabah menjangkau sepanjang 1,577 km, menghubungkan Tawau di selatan dan Kudat di utara, turut terdedah kepada ancaman dalaman. Rompakan di laut, penyeludupan pendatang tanpa izin dan juga penyeludupan barang-barang, beras, gula dan sebagainya. Dan akhir sekali juga daripada pencerobohan taman-taman Sabah. Ini juga menjadikan operasi itu relevan. Kesejahteraan perairan Laut Sulawesi turut menyumbang kepada sumber rezeki penghuninya. Kapten Muhammad Syafifi Termizi, pegawai Batalion ketiga, Regimen Askar Melayu Diraja, terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Op Pasir. Dia menyifatkan tugasannya ini adalah peluang keemasan. Bersama dengan anggota, saya pernah cakap dengan orang, di antara berjuta-juta orang Malaysia ni,
kita di antara orang yang terpilih untuk menjaga Malaysia semasa Malaysia sedang bergembira kan. Contoh pada Hari Raya apa semua kan. Jadi patutnya kita rasa beruntung lah. Di sini, terselit pengorbanan Muhammad Salihuddin Rosdi dan Muhammad Hafiz Yusof sebagai pendidik menempuh cabaran di kawasan berisiko ancaman. Ruang luas pengawasan op pasir turut meliputi sehingga ke pulau penempatan di perairan sempadan negara. Okey, makanan tu mesti kasih habis. Gelas. Kalau di Sabah pedalaman, di Sarawak pedalaman, makin menambahkan saya punya rasa risaulah sebab takut tempat itu tak sesuai ke dengan diri saya. Sebagai seorang guru, walaupun di mana kita dipostingkan, sama ada di lautan kita akan menjadi pulau, kalau di hutan kita akan menjadi bukit. Kemahiran dimiliki khususnya komuniti laut tidak dipersihkan Ilham Abdul Ghani. Nikmat diperoleh daripada Laut Sulawesi turut diraih penduduk di sini. Perairan berarus dengan suhu yang sesuai menjadikan rumpai laut hidup subur di sini sebagai sumber sara hidup. Keistimewanya kampung gelam-gelam ini kan. Cuma kata orang rumpainya lah tidak pandai putus-putus. Jadi kata orang pekerjaan yang di sini memang untuk rumpai laut lah. Di sini juga pengeluar apa? Pengeluar terbesar lah. Pengeluar terbesar rumpai laut lah. Putih sama ungu. Tiada siapa menyangka kekayaan sumber alam Laut Sulawesi turut memberi peluang Tomoyoshi Kajiwara mengusahakan ternakan tiram mutiara. Malah, jenis mutiara Laut Selatan yang dihasilkan mendapat permintaan tinggi bagi pasaran antarabangsa. Ya, memang apa sih? Kuatannya, environmentnya bagus, semuanya apa bersih dan semua hidupannya bagus juga lah. Anginnya, udara, air semua okey, tiada pollution. Itu yang penting untuk pelihara tiram mutiara. Op pasir diselia sepenuhnya oleh Markas Angkatan Bersama. Selepas 12 tahun pelaksanaannya, Op Pasir melalui pelbagai perubahan bagi memantapkan lagi usaha pengawasan perairan Sabah. Ia disifatkan unik kerana berjaya mengkoordinasi semua aset di bawah Kementerian Pertahanan meliputi darat, laut dan udara. Mana tiga-tiga perkhidmatan di bawah satu pemerintahan yang mana dianya boleh memberi confident building measure bukan sekadar kepada tentera sendiri tapi juga kepada penempatan dan juga penduduk-penduduk tempatan. Zero Bravo, this is Chamara, go ahead. This is Zero Bravo, satu kali kontak. 10 nautical mile utara Pulau Sibangkat. Kopi Zero Bravo, this is Chamar, saya ulang, satu kali kontak 10 nautical mile utara Pulau Sibangkat. Betul tu, ganti. This is Zero Bravo, betul tu. Bila orang tak percaya, bila orang keep questioning it, I cannot say anything, you know. Macam betul ke korang produce pearl? I nak cakap apa? I mean like, if it's not true, so my entire life is lie. Perairan Pulau Bumbung, 10 minit dari sempurna. Sepanjang perairan ini dilatari tanaman rumpai laut diusahakan penduduk tempatan khususnya dari etnik Bajau. Permintaan tinggi bagi menampung keperluan sumber makanan, ubat-ubatan dan ekspor antarabangsa
memberi ruang kepada pengusaha kecil dan besar-besaran meraih peluang pendapatan utama. Kedudukan kampung gelam-gelam unik. Ini kerana hampir kesemua rumah di sini dibina di atas laut. Malah, ia turut terkenal sebagai pengeluar rumpai laut mentah terbesar di daerah Sempurna. Ilham Abdul Ghani telah memulakan perusahaan alga laut sejak 9 tahun lalu. Selain rumpai yang ditanam sendiri, dia turut menjalankan proses menimbang hasil rumpai penduduk setempat di perairan Pulau Bumbum sebelum dijual kepada ejen pemasaran. Menurutnya, tanaman alga laut ini bermusim dan jarang diusahakan pada awal tahun bermula Januari hingga Jun. Sebab dia punya, kata orang, keadaan laut memang tidak baguslah untuk agar-agar. Selalu panas kan, lagipun tidak ada harus, tidak ada angin. Jadi kalau bulan September, Oktober, Desember, itu memang dia punya, dia punya, kata orang dia punya, untuk khas untuk orang yang agar-agar lah, dia punya musim lah. Lantaran permintaan pasaran yang berbeza, proses mentah alga ini turut dilakukan pelbagai cara. Malah, ia turut bergantung kepada jenis antaranya tambalang, buaya-buaya, aring-aring dan ketunai. Rumpai yang diambil adalah berwarna hijau, tetapi jika dibasuh berkali-kali ia akan bertukar menjadi warna putih. Namun rumpai yang hanya diambil dan dijemur selama 2 hari tanpa dibasuh akan bertukar warna menjadi warna ungu, dan harga pasaran rumpai tambalang ini lebih mahal, RM6 sekilogram. Ungu ini banyak kira keistimewaan dia lah. Satu, dia boleh bikin es krim juga. Kedua, boleh mengubat penyakit buah pinggang ini. Dia punya keistimewaan lah. Lagipun dia punya gel memang tinggi lah. Sama juga dengan putih lah. Putih begitu juga. Boleh bikin sabun juga. Memang banyak lah dia punya keistimewaan lah. Pulau Tabawan, pulau terbesar di daerah Kunak. Dari Sempurna, perjalanan mengambil masa 2 jam 30 minit menggunakan bot berkuasa 2 enjin. Tiada penduduk dilaporkan menghuni di pulau ini. Namun, di sinilah terbinanya syarikat peternakan mutiara kebanggaan daerah Kunak. Yumemi Shinju, Sdn Bhd, antara syarikat tempatan mengusahakan mutiara jenis Laut Selatan. Diasaskan pada tahun 2000, ia hasil titik peluh Rusiah Kalmin bersama suaminya, Tomoyoshi Kajiwara. Dasar pandang ke timur sekitar tahun 80-an membawa Tomoyoshi yang berasal dari metropolitan Tokyo ke Sabah dan berkhidmat di Jabatan Perikanan. Sepanjang perkhidmatan, dia mula berminat mendalami ternakan tiram mutiara. Kini, segalanya diwarisi anak sulung pasangan ini, Nur Ain Emilia Tomoyoshi. Sesuatu yang unik, sesuatu yang kita tak dapat dari mana-mana, Tapi ini juga membuktikan kita sebagai kita sendiri, rakyat Malaysia kita sendiri mampu untuk mengeluarkan mutiara, menjadi pengeluar mutiara yang bertaraf antarabangsa. Penghasilan mutiara melalui proses yang amat rumit. Malah,
Durasi ternakannya pula menjangkau sekitar 5 tahun sebelum hasilnya dituai. Jurang risikonya pula amat besar, memandangkan ia bergantung sepenuhnya kepada persekitaran laut. Namun, inilah antara faktor minat Tomoyoshi. Ini very interesting. Ini daripada cara pelihara juga. Pertama penting oysternya bagus, yang jaga bagus, airnya, lautnya bagus, semua bagus baru jadi. Satu kurang baik pun kualiti turun. Meskipun kemahiran ternakan tiram mutiara diambil dari Jepun, namun ia disuai padan dengan persekitaran tempatan. Tapi ini di Jepun pun tak biasa ya. Di Jepun banyak orang pakai apoya yang kecil punya 7-8 mili. Ini memang besar. Dan orang biasa pakai begini besar. Bukan mudah bagi pengusaha tiram mutiara tempatan meyakinkan segelintir masyarakat dan memasarkan produk yang dihasilkan. Lantaran mutiara bukanlah produk jati tempatan, ramai yang meragui penghasilannya di Malaysia. Memang ni yang ayah dan ibu saya buat. So benda tu yang saya nampak. Bila orang tak percaya, bila orang keep questioning it, I cannot say anything, because benda-benda macam ni dah in front of my eyes dari I kecil lagi. And then bila ada orang argue, macam betul ke korang produce pearl? I nak cakap apa? I mean like, if it's not true, so my entire life is lie. Penghasilan tiram mutiara amat rumit. Ini termasuklah menerusi proses pembedahan tiram. Tiram yang sesuai harus dibiarkan matang selama 1.5 tahun sebelum dibedah. Ketika proses pembedahan, selaput tiram yang telah dipotong akan dimasukkan ke dalam tiram yang telah dibenih.